Okay, next kita akan go through kod V3A lah. Okay, kod V3A. Okay, jadi saya dah siap sedia jadikan dia satu projek. Okay, yang ni saya tak perlu tunjuk lagi lah. Okay, kamu dah tahulah macam mana nak macam mana nak run okay, run projek daripada kod yang telah diberi. Okay, kamu run kod V3A. Jadi kita tengok apa yang ada dalam kod V3A. Okay, kod V3A ni, okay, bila kita run, okay, itulah dia simple division calculator. Okay, yang di mana bila kita masukkan nilai contohnya 6 bahagi dengan 6 dan 4, tekan divided by, okay, kita klik divided by, okay, keluar 1.5. Itu hasil bahagi 6 dan 4. Okay, nombor yang pertama, okay, bahagi nombor yang kedua. Okay, jadi kita tengok apa yang kod ataupun apa yang kod ni run lah, kod ni buat. Okay, kalau kita tengok dia punya map dia lah. Okay, map dia okay, resource satu push button, okay, which compute 2 edit box for input and 1 static box for output. Okay, ni macam plan lah. Jadi kalau kita nak buat calculator, okay, mungkin calculator ni calculator yang tak berapa canggih lah. Dia punya edit box for input pun kena ada 2, sebab kita tak nak fikir macam mana nak macam calculator betul, patutnya ada satu display je kan. Okay, tapi kita just nak mudah, kita gunakan 2 edit box untuk okay, macam nombor pertama bahagi nombor kedua. Kita ada satu push button yang akan run computation lah. Bila kita tekan push button tersebut, okay, pembahagian akan dilakukan, dan satu static box untuk output. Jadi hasil dia pun kita letak dalam box yang berbeza. Okay, jadi maksudnya kalkulator ni memang tak canggih lah. Jadi sebab kalkulator yang kita pakai itu satu display, masuk nombor pertama, masuk nombor kedua, tekan sama dengan display yang sama juga kan. Okay, jadi okay, tak apalah. Okay, kita nak tengok, okay, yang penting kita tengok macam mana dia berfungsi. Okay, event, apakah event yang kita define dalam kod V3A. Satu button klik, satu button klik event, okay, kita listkan dalam kod V3A. Jadi an event from left click of the push button, maksudnya click of push button lah. Dan apabila button klik ini berlaku, so on my button akan run. Jadi event handler which read the ini adalah event handler lah. On my button ni adalah event handler, okay, method kan. Jadi which read the values from the value of two numbers, okay, from edit box and okay, multiply ke ni division, divide lah kan. Okay, divide them and display the result on the static box. Okay, jadi itu dia punya rangka kod V3A lah. Okay, kita tengok apa yang ada dalam kod V3A. Okay, seperti yang kita tengok .h file. Okay, tadi kita dah waktu dalam video yang pertama saya dah bagi tahu yang setiap button kena ada ID, setiap edit box dengan static box perlu ada ID. Jadi kalau tengok sini IDC button 301, IDC X, IDC Y dan IDC Z ini, okay, ini adalah ID untuk setiap box lah. Jadi yang ni mungkin kita boleh buat satu persatu bergantung pada apa yang kita nak buat lah. Contohnya kalau kita ada satu button, kita declare siap-siap lah, okay, ID untuk button tu apa. Okay, jadi dalam contoh ni IDC underscore button 301. Jadi button yang kita nak buat nanti ID dia 301. Jadi 301 ni boleh sebarang lah ni. 301 ni sebab dia button ID ni asalkan dia unik, kita boleh letak sebarang nombor 5000 ke, tapi kita tak pakai 1, 2, 3 sangat lah, sebab takut tak boleh je nak pakai. Sebenarnya boleh je nak pakai. Okay, kemudian kita tengok pada variable declaration. Okay, variable declaration double x, y, z, sebab disebabkan kita ada tiga jenis nombor lah, iaitu nombor yang pertama, nombor kedua dan hasil. Jadi z mungkin hasil, x adalah nombor pertama, y adalah nombor kedua. Okay, c edit ax dengan ey. Okay, jadi ini ialah declare. Okay, kena buat sini lah. Ini declare edit box, iaitu EX and EY. Ini pula declare static
okay, static box yang dinamakan exec. Okay, dan ini dia button declaration. Okay, kita declare satu button name my button. Jadi ini variable biasalah. Variable dah untuk simpan nombor. Kita tengok di sini untuk public di sini, kalau kita compare dengan apa yang kita selalu pakai, sama aja, kecuali dia tak ada on pin. Dalam kes ni dia tak ada on pin sebab bila kita run, kita dapati yang program ni dia tak ada apa-apa display macam satu information ke this program for bla 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 apa semua, tak ada. Dia tak ada on pin. Sebab tu dia tak event on pin tu tak ada lah. Maksudnya semua yang kamu nampak ni semua datang daripada constructor, daripada constructor, dan on pin tak diperlukan. Dan bila kita tekan divided by satu function baru yang dinamakan on my button akan run. Jadi di sini ini declaration untuk function declare function to handle event button click, iaitu on my button. Jadi dia punya declaration dia adalah afx_msg void on my button. Jadi kalau kita nak buat button yang berikutnya, kita akan kita declare nama fungsi lain lah. tak boleh sama lah. Dan ini semua sama seperti rangka kod V2A kan. Jadi ini dia punya kelainan sikit. Jadi sebab kita ada fungsi lain, jadi kita perlu declare fungsi tersebut. Dalam .cpp event list. Dalam bahagian event list, jadi on pin dah tak ada sebab kita tak ada keperluan untuk declare on pin. Jadi kita cuma ada on bn click idc. IDC button, nampak ni button ID on my turn. Jadi IDC button ni kita dah declare dia sebagai 301. Jadi dia sama aja macam ni. Kalau kita nak ubah macam ni pun 301 pun boleh je kalau nak run. Nampak dia tak ada, saya rasa tak ada error lah. Tak ada error, boleh run. Sebab apa? Sebab dia punya cara dia adalah kita bagi satu event, kita declare satu event on bn click. Jadi event ni adalah untuk satu button yang akan ditekan, dan dia tanya apa ID button tersebut. ID button tersebut adalah 301. Dan apabila button 301 itu ditekan, apakah fungsi yang akan run? Fungsi tersebut adalah on my button. Jadi saya tukar balik kepada kod asal lah. Itu IDC button. Kenapa nak kena pakai IDC button? Mungkin kalau kita ada satu button, tak ada keperluan pun kita tukar nombor ID ni kepada satu variable lah kan. Satu macam ni, satu define dia constant. Dia assign IDC underscore button ni dengan nombor 301. Jadi kalau kita ada satu button tak ada keperluan pun sebenarnya. Tapi kalau kita ada banyak button, mungkin benda ni membantu sebab kita akan bagi nama ni mungkin boleh berkaitan dengan button tu button apa. Kalau kita just letak 301, 302, 303, 304, dan di sini semua on bn click, jadi kita tak dapat nak kaitkan lah. Bukan tak dapat nak, kita sendiri lah, maksudnya kita kena faham. Jadi kalau macam IDC button, button, katakan IDC add button. Lepas ni saya beritahu kita akan buat kita akan improvise kan this program untuk tambah lagi tambah
button tambah tolak darab bahagi kan. Okey, jadi mungkin lepas ni kita akan guna IDC add lah. Okey, IDC add untuk refer pada nombor ID untuk handle button, untuk button tambah nanti. Okey, itu bahagian event list. Okey, ni constructor ini constructor. Jadi kita tak ada on pane. Ini adalah constructor. Okey, constructor, dalam constructor standard lah. Okey, kita create windows. Okey, jadi dengan label ataupun tajuk dia, title dia adalah a simple division. Okey, calculator. Okey, dengan size 00, 500, 500, 300. Jadi kecil je lah. Bila kita run pun memang kita nampak dia Windows ni kecil sebab kita tak ada banyak information yang kita nak display. Okey, kita tengok kemudian dia akan create di dalam constructor. Biasanya kita akan create semua button, edit box, static box yang ada yang diperlukan lah. Jadi ini ex.create. Ex adalah edit box. Ingat, ex adalah satu edit box. Jadi ex.create. Ini semua parameters untuk edit box. Dengan permulaan dia, saya run dululah. Run. Ini permulaan dia adalah 15040. Jadi ini pun kita kena plan betul-betul. Kalau kita nak buat, katalah kita nak mula betul-betul daripada blank space, jadi kita kena plan lah, kotak ni nak letak kat mana, kotak tu nak letak kat mana. Lepas tu dia punya spacing dia kena cantik. Jadi perlu ada planning. Jadi untuk EX ni, sirek dia ataupun kedudukan dia bermula pada 15040. Jadi inilah ini dia punya permulaan dia adalah di 15040. 150 pixel X, 40 pixel, 40 pixel Y, dengan size dia adalah 18025. Maksudnya ni size dia 180 pixel. 180 pixel X ni semua, dan 25 pixel, 25 pixel Y. Dan kalau kita tengok semua button edit box dengan static box menggunakan size yang sama. Jadi kelebihan cara kita declare rectangle macam ni, jadi size dia semua akan sama lah. Kemudian nampak disk ni kena adalah ini just parameter. Disk ni menunjukkan disk window. Kemudian IDC X. Jadi edit box perlukan ID number juga. Jadi ID number dia adalah IDC. IDC X. Jadi bila kita tengok IDC X, kita dah declare sebagai 30302. Jadi ID number ni boleh jadi sebarang unique number. Tapi untuk edit box dengan static box, ID number kita boleh letak sebarang, sebab ID number untuk edit dengan static box kita tak akan gunakan lagi kecuali button. Jadi button kita kena assign dengan maksudnya kita perlu tahulah. Jadi 301 kita bagi untuk button pertama. Jadi macam kita kena ingat sepanjang bila kita run program ni. Ini adalah untuk create create satu button lah. My button.create dengan dengan label divided by. Ini standard lah dia punya dia punya parameters untuk button. Ini dia punya kedudukan dia. Kalau tengok sini kedudukan dia di 15080. Kita nak align sama kan. Sama dia punya X dia kena sama. Jadi dia kena mula dekat 150 jugalah. Kemudian kita tengok macam mana selat dengan selang. Kita tahu yang size edit box ini adalah bersaiz 25. Bersaiz 25. Jadi dan kita ada sini 15 pixel lah. Dia beri 15 pixel selang di sini sebab ini bermula dekat 40, yang button bermula di Y sama dengan 80. Jadi dia keduduk ini adalah 150 80, dan si size sama. Jadi bila si size sama, kita tak perlu fikirlah, mesti satu button tu dia mesti sama size dengan edit box. Jadi lupa sebelum saya tengok edit box ini, kalau kita tengok dia punya cursor dia dekat center. Jadi edit box ni boleh jadi cursor, boleh dekat kiri, boleh center, boleh juga right. Dengan arahan inilah SS center ni. SS center ni maksudnya dia akan cursor tu akan berada di center. Jadi cuba kalau saya padam benda ni. Padam. Tapi tak boleh, dia kena buang ni.
Okay, jadi bila saya padam nampak dia punya blinking cursor tu dah berada di sebelah left lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan edit spot yang kedua tu, dia punya blinking cursor dia masih lagi di tengah. Okay, jadi itulah dia parameter yang tugas yang dimainkan oleh parameter SS center ni. Jadi saya tambah balik. Okay, SS center. Okay, ini button ini ialah button shift backslash shift backslash untuk dapatkan palang. Okay, palang ni apa nama dia saya pun tak tahulah. Okay, apa nama dia ni. Okay, untuk dapatkan dia punya simbol ni kena tekan shift backslash. Okay, next okay, di sini tadi kita size this kemudian ID. Okay, button ID. Okay, jadi bila kita create satu button ini, okay, ini baru kita create button yang ID nya adalah 301. Nampak ni IDC button, inilah nombor ID untuk button. Okay, jadi button tersebut diberi ID 301. Okay, jadi sebab tu dia link ni, nampak dia link. Okay, nampak ada highlight kat situ kan. Jadi jadi button ini link dengan event ni. Okay, jadi event ni, jadi bila button ini ditekan, dia akan link dia punya ID number, kemudian on my button akan on my button akan run. Okey, kemudian ini UI edit spot yang kedua lah. Okey, edit spot yang kedua yang untuk ambil nombor yang kedua dengan kedudukan 150120 beza 40. Okey, jadi lain-lain parameter tu sama je lah, just follow follow parameters. Okey, nombor ID dia yang berbeza. Okey, kemudian selepas selesai create, kita ada sini satu arahan ex.setFocus. Okey, ini arahan untuk meletakkan blinking cursor tu dekat EX. Okay, jadi sebab tu bila kita run, kita dah ready untuk type tu dekat button EX. Blinking cursor ada dekat situ. Okay, apa jadi kalau saya buang benda ni? Okay, bila saya buang benda ni, nampak tak ada blinking cursor. Kena tekan manual. Okay, tekan manual ataupun saya ubah kepada EY. Okay, jadi ini dah jadi odd lah. Jadi kita tak buat lah macam ni kan. Edit board yang kedua ada start dekat sini, jadi tak sesuai lah. Okay, sepatutnya EX. Okey, jadi kalau ikutkan constructor ni, dia construct lah. Construct dia punya view. Dia punya view, tapi isi kandungan my button tu belum ada. Jadi isi kandungan my button dalam fungsi yang barulah, iaitu void nama project, kemudian nama function on my button. Jadi bila kita klik on my button ni di sini, bila kita klik yang ni, jadi on my button akan run. Bila saya ubah nombor 67, divided by, jadi kita nampak yang program ni dia tak akan berhenti lah. Maksudnya itu yang dinamakan event and method tu. Maksudnya program ni dah dibuat supaya menerima input daripada user event. Jadi saya tekan 57 divide ni, dia akan sentiasa run. Jadi tak macam dulu mungkin kita kena buat manual lah kan. Are you want to continue ke macam tu, ataupun bila kita run sekali habis, lepas tu kita nak run balik, kita edit, lepas tu kita run balik kan. Jadi sekali run habis. Tapi kalau dengan kita buat cara macam ni, selagi kita tak terminate program ni, kita boleh bahagi lagi lah. Kita masukkanlah nombor yang sesuai, dia akan terus bahagi. Operasi ni masih boleh diteruskan dengan cara tekan button divided by. Jadi kita klik button divided by ni, maksudnya on my button dia akan terus run selagi kita tak close program tu lah.
Okay, jadi kita tengok apa yang berlaku dalam on my button. Okay, jadi si string s disebabkan kita nak read edit box, kita kena ada satu temporary string lah. Okay, jadi biasanya kita akan guna s. Jadi si string s, jadi ex.get text, get window text, get window text s. Jadi window text yang pertama tu akan dimasukkan ke dalam ex, katalah tadi 7 kan, 7. Okay, bila 7 dan 2, 7 dan 2, jadi bila saya tekan divided by ni, jadi ex.get window text s, jadi 7 masukkan ke dalam ex, dan x equal to sorry, bukan 7 saya masukkan dalam ex. Jadi ex ni maksudnya dia refer pada edit box yang pertama. Jadi edit box yang pertama, get window text, masukkan ke dalam S. Jadi 7 tu akan masuk ke dalam 7 akan masukkan ke dalam S. Kemudian kita tak boleh buat operasi untuk string. Jadi kita kena tukar kepada nombor. Jadi X equal tu, jadi X ni datang pada mana? X kita dah declare dalam .h tadi sebagai satu double, iaitu nombor perpuluhan. Jadi X equal to underscore tstof. Jadi kali ni tstof, jadi string to float. Jadi inilah convert. Convert string to float ataupun double lah kan. Double pun boleh. Jadi convert string to to float supaya kita boleh gunakan nombor 7 ni dalam operasi matematik. Kemudian ex.get windows text, jadi 7 masukkan dalam x, settle lah. Ex.get windows text, y equal to masukkan read ey, read edit box ey masukkan ke dalam s. Jadi y equal to convert string to float s. Jadi kalau macam ni 2 masukkan ke dalam y lah. Tetapi dalam case ini pembahagian tak boleh dia punya denominator tu tak boleh 0 kan, sebab dia tak boleh bahagi dengan kosong. Jadi kita kena check lah. Jadi ini adalah untuk check. To check denominator equal to equal to 0. Jadi bila equal to 0 kita tak dia check kalau tak not equal sorry. To check denominator not equal to 0. Bila not equal to 0, kita boleh melakukan operasi lah. Jadi operasinya adalah z equal to x plus y. Jadi nombor 7 bahagi dengan 2. Jadi masukkan ke dalam z. Kemudian s.format %lf z. Jadi 3.5 tu 3.5 sebab kita masukkan 7 dengan 2 kan. Jadi 3.5 tu akan dimasukkan ke dalam s. Kemudian sz merujuk kepada static box. Jadi set windows text s. Jadi 3.5 yang disimpan dalam s tu akan dimasukkan ke dalam static box sz. Jadi else, jadi maksudnya kalau lah dia sama dengan 0 lah kan. Jadi kalau ini if y not equal to 0, jadi kalau s nya adalah if y equal to 0, jadi sz.set windows text illegal denominator entry, jadi ataupun equal to 0 lah. Jadi macam itulah kod v3a berfungsi ataupun run. Jadi saya pause dulu. Jadi ini adalah end untuk video yang kedua, iaitu go through kod v3a. So next video adalah saya akan tunjukkan perubahan atau yang kita move to objective, iaitu kita nak improvise software ni supaya boleh buat ke-4 operasi basic. Tapi saya akan tunjukkan sedikit dan kamu akan continue sebagai assignment.